Jadi untuk topik jua begitu selari dengan tema kita ini mengenai dengan mewujudkan keluarga bahagia bersandarkan sunnah Rasulullah. Kita bersama dengan tetamu kita hari ini Yang Mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid. Yang Mulia Dr. Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid dari Dai Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei. Assalamualaikum Dr. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah sihat, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gembira rasanya dapat berjumpa dengan Dr. Ustazah sekali lagi dan kali ini sempena Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni akan mendalami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi dari segi sifat dalam membangun keluarga yang harmoni, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ni. Jadi mungkin Dr. Ustazah boleh memberikan penerangan sebagai mukadimah terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih kepada Ummu dan Hani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim alaina bil khair. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baik, Ummu dan Hani, hari ini kita ni dan juga para penonton yang dirahmati Allah, hari ini kita ni akan membincangkan satu tajuk yang tadi iaitu mewujudkan keluarga bahagia bersandarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bertepatan dengan tema majlis sambutan Maulidur Rasul, iaitu mengenai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Jadinya saya mengaitkan di sini tu keluarga bahagia itu ia memang berkaitan dengan istilah keluarga bahagia yang menepati dengan sakinah mawaddah warahmah tu. Jadi saya datangkan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala iaitu dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Iaitu yang kira-kira mafhumnya dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dan jenis kamu dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikannya di antara kamu yakni suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Jadinya di sana tu istilahnya sakinah, mawaddah, warahmah memang ia berkaitan dengan keluarga yang bahagia. Bila kita ni mencakapi tentang keluarga bahagia ni, pastinya kalau orang yang baru berkahwin, suami dan isteri. Kalau sudah ada anak, suami, isteri dan anak-anak. Tapi kalau di sana tu keluarga ni, ia ada komiti yang besar juga. Ada bapa, ada nenek-nenek, maksudnya tu bapa mama, kemudian anak-anaknya, ada suami isterinya, adik-beradik dan sebagainya. Di sana tu bukan hanya berpandukan kepada suami isteri saja, tetapi merangkumi kepada nenek tadi, kemudian bapa mama, anak-anak, ipar duai dan sebagainya. Di sini tu memerlukan kepada bukan hanya setakat sakinah mawaddah warahmah tu, bukan hanya setakat pada suami isteri tetapi kepada seluruh keluarga itu. So di sini ni apa yang dimasukkan sebagai sakinah mawaddah warahmah ni banyak orang confuse ataupun keliru. Sama jenis Ustazah dalam bahasa istilahnya sebagai keluarga bahagia saja yang harmonis. Tapi sebenarnya ketiga-tiga ni perlu ada diterapkan di dalam sebuah keluarga tu supaya menjadi harmonis. Apa maksud sakinah tu? Sakinah tu ada kali sahabat bernama Sakinah. Jadi sini tu sakinah tu istilah. Istilah yang perlu diterapkan dalam sebuah keluarga yang berasal daripada bahasa Arab yang bererti ketenangan hati. Siapa juga indah mahu di dalam sebuah keluarga ataupun perkahwinan itu
indah ada ketenangan hati. Ya. Memang kan kita ni perkahwinan tu untuk menenangkan hati kita ni. Betul. Untuk menenangkan hati kita ni. So sana tu perlu ada sakinah. Kemudian perlu ada kedamaian dan juga rasa aman kita ni. Kita ni rasa feel safe dan juga selesa di dalam sebuah kekeluargaan itu. Kemudian dalam konteks keluarga ni, sakinah ni bererti rumah tangga yang harmonis, tenang dan jauh daripada pertengkaran ataupun kegelisahan. Dan kekeluargaan dan juga rumah tangga ni memang nyorang sedangkan lidah lagi tergigit. Masya Allah, ada bait-bait nyorang lagu Piramlia tu di sana anikan pula rumah tangga ni selalu ada nyorang pertengkaran. Kadang-kadang daripada sekecil-kecil jadi besar pertengkaran itu. Jadinya kalau kita ni menerapkan istilah sakinah dalam kehidupan kekeluargaan ni, walaupun besar manakah, kecil manakah pertengkaran itu, ia dapat diselesaikan. Dan ia memerlukan kepada effort. Effort ini ia adalah usaha daripada keluarga itu sendiri. Kalau hanya seorang saja yang menyelesaikan, ia tidak akan nyorang selesai sepenuhnya. So macam ia perlu ada mengemblik tenaga di dalam sebuah keluarga tersebutlah. Kemudian istilah mawaddah. Mawaddah ni ia bererti cinta dan kasih sayang. Love, unconditional love-nya orang ni. Cinta tanpa syarat. Masya Allah. Kalau kita ni mendengar cinta tanpa syarat ni, kalau bagi bini-bini, wow, berbunga. Ada butterfly tu ya. Ada berbunga hati. Selalu senyum, macam tu. Ada istilah cinta dan kasih sayang tu. Iaitu di antara suami dan isteri, kemudian kepada ayah kepada anak, anak kepada ayah, kemudian ibu kepada anak, anak kepada ibu, dan juga nenek-nenek dan sebagainya. Cinta itu perlu ada diterapkan kepada kekeluargaan itu. Kalau kita ni tidak ada menerapkan cinta dan juga kasih sayang, mawaddah ni dalam sebuah keluarga, yang ada apa? Kebencian. Kebencian. Kemudian sebelum ada rasa benci itu, ada rasa dengki. Sebelum ada rasa dengki, ada rasa indah puas hati. Dan yang mana rasa? Kita ni, kalau kita ni rasa indah puas hati, rasa dengki dalam sebuah keluarga itu, indah akan aman dan indah akan bahagia. Ada saja akan dikelaikan, ada saja pertengkaran itu. Sebab itu setelah ada sakinah, ada mawaddah, ada rasa kasih sayang dan juga ada cinta di dalam rumah tangga ini, maka insya-Allah sebuah keluarga itu akan menjadi harmonis. Dan juga mawaddah ini ia adalah mencakupi perhatian dan juga emosional, heart to heart-nya orang. Heart to heart, serta harapan untuk saling membahagiakan dan menjaga cinta dalam keadaan senang maupun susah. Ini yang paling payah ni. Kadang-kadang kita ni, kalau kita ni semua orang ada perasaan cinta. Cinta kepada sahabat, cinta kepada keluarga, cinta kepada guru-guru, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tahap-tahap cintanya tu. Tapi kalau kekeluargaan ni, cinta kita ni tu mencintai keluarga kita ni kerana Allah Subhanahu wa taala, iaitu menerima kekurangan dan juga kekurangan dan juga keistimewaan tersendiri sebuah keluarga tersebut. Itu istilah sakinah dan mawaddah. Apa beza? Warahmah. Warahmah ni itu rahmat. Rahmat ni bukannya kita ni tu ada penyanyi Malaysia si Rahmat namanya. Bukan. Itu rahmat lain. Itu rahmat lain. Atau penyanyi rock. Penyanyi rock. Ini rahmat itu bermaksud kasih sayang. Kasih sayang itu apa bezanya dengan mawaddah? Mawaddah tadi tu ia love, cinta. Rahmat ialah kasih sayang yang dipanggil sebagai empati. Empati. Ada perbandingannya di antara empati dan juga simpati. Simpati kita ni mengetahui saja tentang kesusahan dan rasa seseorang. Tapi kalau rahmah, iaitu empati ni, kita merasakan terus. Terusnya orang kalau simbol di dalam emoji WhatsApp tu love yang ada tanda arrow. Panah lah, ada panah. Ada panah. Ada panah tu. Kita ni merasai rasa seseorang tu. Sebab tu di sana tu berarti rahmat, iaitu yang penuh kasih sayang, pengertian, kemudian pengampunan. Perbaiktah orang yang di dalam keluarga kita ni tu, bidakah ulahnya, burukkah ulahnya,
kita ni sentiasa memahami. Okay. Dan juga rahmah ini mencerminkan sikap mendukung, menerima kekurangan pasangan dan memberikan kebaikan dan lembut serta penuh kesabaran. Jadinya bahasa yang paling senang tadi itu yang saya katakan sebagai empati itu. Jadinya ketiga-tiga ni, sakinah, mawaddah, warahmah, itu yang sebenarnya definisi kepada keluarga bahagia. Kemudian tajuk hari ini mewujudkan keluarga bahagia bersandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bersandarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah praktikal kehidupan Rasulullah. Rasulullah sendiri ia adalah merupakan qudwah hasanah kita ni. Apa maksud qudwah hasanah itu? Ialah saya ambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Iaitu demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharap keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Jadinya firman Allah Subhanahu wa taala ini menyatakan bahawa Rasulullah itu adalah aspek ikutan kita ni sepanjang zaman. Apa saja aspek kehidupan Rasulullah kita ni ikutkan. Kerana bila kita ni mengikuti contoh kehidupan Rasulullah ni ada membawa keberkatan. Contohnya saja kalau daripada aspek pemakanan contohnya, iaitu kalau aspek sunnah Rasulullah ketika makan, kalau Hani dan Ummu tahu apa? Mula dengan bismillah. Memula dengan bismillah. Kemudian dan ada juga di sana tu kalau kita ni makan berhenti sebelum kenyang. Berhenti dan sebelum kenyang, dan juga bila makan itu juga bila kita ni makan jangan juga terlampau lapar. Sederhana. Pasal dia membagi perut kita ni orang supaya sihat. Jangan terlampau lapar panar, baru kita ni kan makan. Itu bukan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah jangan tunggu lapar tetapi dan juga berhenti sebelum lapar, sebelum kenyang. Bila kita ni mengikuti sunnah Rasulullah daripada aspek pemakanan yang paling simple, basicnya ni, pun sudah menjadikan kehidupan juga dan juga kesihatan kita ni tu menjadi sihat, badan kita ni jadi sihat. Apatah lagi kalau kekeluargaan ni, kalau kita ni terapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu sakinah, mawaddah, warahmah ni, insya-Allah ia akan menjadi keluarga yang bahagia. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi bagaimana kalau ingin diketahui juga bagaimana kita ni ingin mengadaptasikan untuk melalui sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu wujudkan keluarga bahagia bersandarkan sunnah, iaitu untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan warahmah mengikut dengan peredaran zaman pada masa ini di mana wanita sekarang ini sudah bekerja. Jadi suami pun bekerja. Jadi dua-dua mencari pendapatan dan juga nafkah untuk menyara keluarga. Jadi bagaimana untuk masih mengekalkan ketiga-tiga aspek ini? Baik. Terima kasih Ummu dengan soalan diajukan. Saya tidak menafikan. Saya tidak menafikan yang cabaran dan juga permasalahan yang kita ni hadapi di zaman ini dia lagi macam zaman dulu. Sekarang ini banyak sekali cabarannya yang boleh menggugurkan iman kita ni. Apatah lagi di dalam hubungan kekeluargaan ini banyak nauzubillah min zalik, banyaknya perpecah belah, perpisahan yang berlaku kerana banyak cabaran, kerana sebenarnya itu kurangnya keimanan itu. Kita ni lihat di sini ni saya datangkan daripada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu, iaitu yang kira-kira maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Dan aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Apabila sahabat kalian meninggal dunia, maka biarkanlah ia, yakni tinggalkanlah dia dan jangan membicarakan keburukan-keburukannya. Hadis riwayat Tirmizi.
Jadinya di sini tu macam mana kita ni tu kan mengekalkan sakinah, mawaddah, warahmah walaupun tadi di zaman yang penuh dengan cabaran ani. Iaitu macam tadi Ummu tadi mengatakan suami isteri ada mencari nafkah dan sebagainya tu. Kadang-kadang macam kita ni tu less quality spend time sama, maksudnya tu kurang meluangkan masa bersama dengan suami isteri tu. Tapi setidaknya kita ni tu menjadi ahli yang baik kepada ahli keluarga kita ni. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan tadi itu. Kata Rasulullahnya, berbuat baiklah kepada ahli keluarga kamu. Berbaiklah kita ni tu bekerja, kita ni mesti buat baik kepada ahli keluarga kita ni. Baik. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni baik kepada ahli keluarganya? Yang pertama sekalinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan yang paling menyantuni ahli keluarganya. So kita ni dapat adaptasi di sini ni kita ni tu sesibuk manapun kita ni dengan kerja-kerja kita ni tu perlu menyantuni ahli keluarga kita ni. So berbalik kepada kita ni tu untuk meluangkan masa dengan keluarga. Sepanjang hari daripada pukul 7 sampai pukul 5 ataupun 4:30 di tempat waktu kerja tu, malam luangkan masa makan bersama, kemudian sembahyang berjemaah, membaca Al-Quran, kemudian talk deeply, heart to heart, maksudnya tu cakap nyorang meluahkan perasaan antara satu sama lain. Meluahkan perasaan ni bukannya semestinya yang sedih-sedih sahaja, tetapi perkara yang terjadi pada ketika itu. Kadang-kadang si suami ni tabalju telinganya ni dengan mendengar luahan hati isteri. Tetapi isteri pun perlu juga mendengar tentang luahan suami. Kadang-kadang Indah tahu suami tu walaupun kita melihat sosok tubuhnya ni kuat dia daripada luarannya, tapi sebenarnya banyak beban yang dipikulnya. Sebagai isteri mendukung apa yang ia buat oleh si suami ni. Kita ni support saja. Macam contohnya kita ni tanyakan, how are you today, my husband? Macam itulah. Dan kata-kata yang harmonis macam tu. Okay, kalau saya berkata-kata ni, semua kali senyumnya. Masya Allah. Tapi siapa yang paling senyum? Pastilah. Tapi kalau suaminya jenis faham, berapa lagi minta ni? Yelah, saya katakan tadi tu bukan hanya berbuat baik itu hanya kepada masa tem gaji. Sayang abang lai atau abang sayang lai. Macam tu. Bukan hanya pada waktu itu. Tetapi sentiasa kita ni orang ambil peduli satu sama lain di antara suami dan isteri itu. Okay? Kemudian macam mana lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada ahli keluarganya ni, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Indah pernah mengasari sekalipun ahli keluarga baginda. Maksudnya Indah mengasari itu apa? Iaitu Indah membuat keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga ini bukan hanya keganasan itu dari segi penderaan fizikal, tetapi juga penderaan emosional. Maksudnya itu penderaan emosional ini maksudnya macam mana? Iaitu selalu berkata kasar ataupun berkata yang Indah elok kepada ahli keluarga itu. Contohnya saja macam menyumpah perkara-perkara yang tidak baik seperti bodoh dan sebagainya. Kan? Macam kawaninya, habislah bad words keluar. Apa yang bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang menyakitkan hati. Yang menyakitkan hati itu semua sekali. Ataupun dikirakan sebagai penderaan emosional. Apatah lagi kalau bini-bini dan juga hatta dengan lelaki sendiri pun kalau bini-bini mengatakan perkara yang indah baik ataupun perkataan-perkataan indah baik, takut saja ia diambilnya hati. So di sana tu kalau boleh di dalam sebuah keluarga tu jaga hati masing-masing. Untuk bertahan sebuah kekeluargaan itu, yes, kita ni memerlukan kepada pengorbanan rasa, pengorbanan jiwa, pengorbanan harta, pengorbanan tenaga dan sebagainya. Tapi it's okay. Itu adalah salah satu tanda bukti mawaddah dan juga warahmah tadi. Untuk menjadikan bahawasanya yang kita ni tu memerlukan kepada keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tadi itu. Mungkin sedikit saja terangkan mengenai tentang macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baik terhadap ahli keluarganya.
Baik, jadi kita berbaki 2 minit ni lagi. Jadi mungkin Dr. Ustazah boleh menerangkan secara kesimpulannya bagaimana kita ni seharusnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan yang baik dalam membangun keluarga yang lebih harmonis. Silakan. Okay, insya-Allah. Jadinya secara kesimpulannya dengan apa yang saya terangkan tadi itu, iaitu mewujudkan keluarga bahagia berlandaskan ataupun bersandarkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi saya katakan, yang pertama sekali adalah kita ni tu mengikut teladan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tu sentiasa ikut sunnah Rasulullah. Jangan tak benda-benda yang lain kita ni ikutkan perkara-perkara yang barat, no. Tapi ikut sunnah Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, kerana ia ada keberkatannya sendiri. Kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewujudkan keluarga bahagia ini adalah dengan tadi tidak mewujudkan keganasan rumah tangga dari segi fizikal dan juga emosional. Kemudian yang ketiganya adalah kita ni tu berbuat baik kepada ahli keluarga kita ni dengan menjaga hak masing-masing, membuat hak masing-masing antara satu sama lain. Dan di sini ni saya terangkan juga, saya spesifikkan mewujudkan keluarga harmonis dan juga kebahagiaan ini, ia adalah satu rahmat Allah. Kalau kita ni tidak mencari rahmat Allah ni, kita ni tu akan sentiasa di dalam keadaan tersiksa. So kita ni punya usaha sebagai hamba Allah, kita ni tu benar berdoa, bertawakal, tetapi usaha juga. Usaha kita ni tu untuk menyelamatkan sebuah kekeluargaan itu, insya-Allah. Mungkin itulah sedikit sebanyak yang menjadi kesimpulan untuk perbincangan hari ini. Baik, syukur alhamdulillah. Begitu indah juga pengertian yang telah pun yang mulia Dr. Ustazah sampaikan seperti tadi mengenai dengan sakinah, tenang hati, mawadah, cinta dan kasih sayang. Warahmah adalah empati, perasaan memahami antara satu sama lain. Kalau orang Gen Z masa ni katakan ini adalah #goals. Dan #goals yang sebenar-benarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan qudwah hasanah yang seharusnya kita ni ikuti dan teladani. Terima kasih Yang Mulia Dr. Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Siti Haji Rajid, dai bertauliah dari Majlis Ugama Islam Brunei MUIB, atas kesudian hadir ke Rampai Pagi hari ini. Lebih memeriahkan lagi rasanya edisi khas Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan bersua lagi. Insya-Allah, insya-Allah.